Pernah tak bekerja dengan orang yang perfectionist? Setiap detail semua benda dia lihat, dia mesti semua benda kena teliti, mesti kena susun begini, titik, koma, standard dia tinggi. Kita dah buat sebaiknya, dia kata kena buat lebih baik lagi. Ini mungkin ciri-ciri orang yang perfectionist. Perfectionist pada asalnya adalah satu sikap yang baik. Sebab dia ada satu standard pada kerja dia. Dia ada piawai yang baik, dia menetapkan standard yang tinggi pada diri dia, dan itu adalah tak ada masalah. Okay? Dia jadi masalah kalau dia terlalu ekstrim dan dia mengganggu orang lain. Orang perfectionist kadang-kadang dia tak terganggu sangat diri dia sebab dia dah biasa macam tu. Tetapi dia mengganggu bila dia bekerja dengan orang lain. Sampai tahap contoh, dia punyalah nak kerja tu perfect. Kalau tak perfect, dia tak hantar pun. Lebih baik dia tak hantar daripada dia hantar kerja yang tak perfect. Ataupun sebabkan dia terlalu nak perfect, Lala tak siap pun. Sebab dia nak terlalu perfect sampai terlepas deadline dan benda tu tak perfect lagi pada pandangan dia. Jadi Lala dia tak hantar pun. Jadi itu menyukarkan diri dia dan orang lain dan benda tu mungkin boleh sampai tahap yang perlu bantuan. Tetapi pada asasnya, perfectionism ataupun meletakkan standard yang tinggi adalah okey sahaja. Jadi dia bergantung kepada severity. Macam mana kita nak bekerja dengan orang-orang macam ni? Okey. Pertama, sebaik mungkin sebelum start kita tanya dia exactly macam mana yang dia nak. Ada tak contoh yang dia dah letakkan standard macam tu? Jadi kita tahu. Contoh template ke, contoh kerja laporan sebelum ni ke, so that semua benda kita dah tahu ini level dia. Kita akan boleh cakap dengan dia, okey. Jadi kita cuba sebaik mungkin. Dan kalau perlu diperbetulkan, kita cuba. Tapi kita meletakkan dalam diri kita had tertentu. Kadang-kadang kita dah sampai tahap ni, dia nak tahap ni. Sampai tahap ni, dia nak tahap lagi tinggi. Mungkin kita boleh, kalau kita dah penat, mungkin kita dah tak boleh nak layan, kita boleh jujur dengan dia, this is the best that I can do. Orang perfectionist ni, dia boleh dibincang lagi. Walaupun dia ada standard yang tinggi, dia adalah seorang yang masih boleh dibincangkan dan dia masih rasional untuk kita bincang dengan dia. Untuk orang diri dia sendiri yang ada perfectionism, agak-agak boleh tak kalau dia sendiri nak lower down dia punya standard? Biasanya agak sukar. Sebab biasanya dalam fikiran mereka disebut sebagai black or white thinking. Black or white ni sama ada dia perfect atau dia gagal. Perfect maksudnya level yang dia letakkan tu, itu adalah level dia. Sikit je bawah perfect tu, dia rasa dia seperti orang gagal ataupun tugas tersebut adalah kegagalan. Jadi biasanya dia nak mengelak daripada kegagalan, sebab tu dia berusaha mencapai perfectionism tu. Jadi kalau dia tak capai, dia nak lower down, bagi dia tu dah kegagalan. Walaupun bagi orang lain itu dah baik. Jadi agak sukar, tetapi yang paling penting adalah dia punya bagaimana dia mengawal emosi dia sekiranya dia tak dapat capai perfectionism itu. Meletakkan standard pada diri kita okey, bagus. Itu adalah menyebabkan kita boleh jadi cemerlang dan kita mencapai standard yang tinggi daripada orang lain, kan? Tetapi sudah tentu dalam kehidupan ni ada waktu kita tak akan dapat capai kerana masa yang limited. Kita bekerja dengan orang yang pelbagai, dan orang pelbagai itu macam-macam jenis kualiti kerjanya. Okey, bila kerja tu dah sampai tahap deadline dan level dia tak macam mana yang kita harapkan, macam mana kita nak regulate emosi kita, menerima seadanya. Tu yang orang perfectionism, dia kena latih diri dia. Menerima, buat the best effort. Kalau orang Islam, dia mungkin tawakal dan dia menerima seadanya. Itu sesuatu yang perlu dilatih dalam diri orang yang perfectionist. Jadi macam mana kalau kita ni perfectionist, macam mana kita nak tahu benda tu dah level yang normal atau level yang perlu kita bimbangkan? Saya rasa kita kena aware, kita kena sedar. Pertama, bagaimana benda tu dia mengganggu tak orang lain? Kita letak standard untuk diri kita tak apa. Tapi kalau kita letak standard yang sama untuk orang lain, dia mungkin sukar untuk orang lain. Jadi boleh tak kita bertoleransi? Okey, itu nombor satu. Nombor dua, bagaimana kita mengurus emosi kita sekiranya tak dapat capai? Adakah kalau kita rasa kita ni seorang yang gagal, kita rasa macam kita murung, lebih baik tak payah hidup? Adakah itu kita punya cara fikir sekiranya kita tak dapat capai tahap yang kita tetapkan? Kalau ya, maka mungkin itu satu benda yang perlu kita dapatkan bantuan. Okay? Jadi, kita kena aware of macam mana benda tu efek orang lain dan efek pada diri kita sendiri. Saya Akif Basri, penulis buku Susahnya Hidup dengan Manusia. Saya tulis buku ni untuk menerangkan macam mana kita nak buat bila kita berhadapan dengan orang-orang yang sukar.
Jadi kita mesti ada jumpa orang-orang macam ni at least sekali dalam hidup kita. So macam mana kita nak memahami diorang, memahami diri kita, apa nak buat, semua tu saya tulis dalam buku ni. Jadi dapatkan buku ini, Susahnya Hidup dengan Manusia.